Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada pagi ini untuk kursus haji minggu yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita mulakan pada pagi ini dengan melihat ayat yang ke-29 surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Maksudnya kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah Kaabah yang tua sejarahnya itu. Baik. Ini adalah ayat yang ke-29 surah Al-Hajj. Yang mana di dalam surah Al-Hajj ini ada beberapa ayat yang menyebutkan kepada kita semua mengenai ibadah haji ini. Sebelum ayat yang ke-29 ini, di sana ada beberapa ayat yang sebelum itu menyebut mengenai ibadah haji itu sendiri. Boleh? Saya mulakan dengan ayat yang ke-27. Ayat ke-27. Sebelum ayat yang ke-29, dia ada ayat yang ke-27 lah. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok ayat yang ke-27, boleh tengoklah dalam phone masing-masing kalau nak tengoklah. Saya ambil daripada ayat yang ke-27 untuk kita lebih memahamilah ayat yang ke-29 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maksudnya, dan serulah sekalian manusia supaya mengerjakan ibadah haji, nescaya akan datang kepadamu mereka itu, nescaya manusia itu akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ada yang akan datang dengan berjalan kaki, ada yang menunggang binatang-binatang yang kurus, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu datang dari segenap penjuru alam yang jauh. Jadi dalam ayat yang ke-27 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru sekalian manusia dan memanggil mereka itu untuk datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah di tempat suci tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia kata adalah diceritakan bahawa Nabi Ibrahim itu telah menyeru di atas gunung Abi Qubais, Jabal Qubais. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas Jabal Qubais dan Nabi Ibrahim pun menyeru. Kata Nabi Ibrahim, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina Kaabah dan mewajibkan kamu untuk mengerjakan haji ke sana. Sahutlah seruan Tuhanmu itu. Jadi Nabi Ibrahim naik ke atas Jabal Qubais itu dan Nabi Ibrahim pun menyeru sekalian manusia. Dia menyeru supaya manusia itu datang untuk datang ke Kaabah, datang ke Mekah untuk menunaikan haji sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama, disahutlah seruan Nabi Ibrahim itu siapa-siapa yang tercatat namanya
untuk menunaikan haji semasa dia masih dikandung oleh laki-laki di dalam tulang sulbinya, dan semasa mereka berada dalam kandungan para ibu, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim menyeru di atas Jabal Kubais itu, kemudian manusia itu menyahut seruan itu dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi ayat yang ke-28 ini sebagai menerangkan ayat yang ke-27 tadi. Ayat yang ke-27 Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim, serulah sekalian manusia supaya datang untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang sama ada berjalan kaki, menunggang binatang, apa sebagainya lah. Kemudian ayat yang ke-28 dia sebut liyashhadu manafi'a lahum. Maksudnya ibadah haji itu untuk apa? Kan? Faedahnya apa? Di antaranya Allah Ta'ala sebut liyashhadu manafi'a lahum, supaya bila mana mereka datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu, mereka akan mendapat manfaat, mendapat manfaat untuk mereka lah. Sama ada manfaat itu di dunia ni melalui perniagaan sebagainya, ataupun manfaat itu berupa pahala untuk mereka di hari akhirat nanti. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Buat apa lagi untuk datang ke Mekah ini? Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditetapkan, kerana Allah telah mengurniakan rezeki kepada mereka. Apakah rezekinya? Iaitulah binatang ternakan. Maka makanlah sebahagian, fakulu minha, makanlah sebahagian daripada binatang ternakan itu, wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan kepada orang-orang yang miskin pula. Jadi gitu. Jadi buat apa datang ke Mekah untuk menunaikan haji? Apakah di antara faedah haji itu? Antara lainnya ialah dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain, dapat keuntungan perniagaan apa sebagainya, dan dapat keuntungan akhirat kerana mengerjakan ibadah haji itu, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melakukan ibadah korban apa sebagainya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tengok ini dalam ayat yang ke-29 ini, summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka bersihkan kekotoran diri mereka dan menunaikan apa yang mereka nazarkan, dan bertawaf mengelilingi rumah suci yang telah tua itu. Maksudnya bila mana selesai ibadah haji itu, hendaklah mereka membersihkan diri mereka daripada kekotoran yang ada di badan mereka. Antara lain maksudnya ialah membersihkan diri daripada kekotoran ini, antara lain maksudnya ialah bertahallul. Maksudnya bercukur, menggunting rambut. Jadi bila mana kita bercukur, itu maksudnya kita telah keluar dari ihram. Boleh buka pakaian ihram, boleh pakai pakaian biasa. Oleh kerana dalam masa beberapa hari itu, kalau kita ambil bermula daripada 8 Zulhijjah, mula berniat haji sehinggalah 10 Zulhijjah kita bercukur. Jadi dalam masa beberapa hari itu, mungkin ada di antara jemaah haji yang tidak sempat untuk mandilah apalah sebagainya. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah mereka bersihkan
diri mereka daripada kekotoran yang ada pada diri mereka. Maksudnya setelah selesai bertahlul, setelah keluar dari ihram, maka bolehlah bercukur, bolehlah kemaskan diri, bolehlah mula memotong kuku, bolehlah mula memotong rambut, bolehlah mula memakai wangi-wangian apa sebagainya. Itulah yang dimaksudkan. Maksudnya hendaklah bersihkan diri mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazarnya. Jika ada nazar, maka hendaklah sempurnakan nazarnya. Dan hendaklah mereka tawaf di Baitullah, Kaabah yang tua sejarahnya itu. Begitulah serba sedikit beberapa ayat berkaitan dengan haji di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 sehinggalah ayat yang ke-29 ini. Wal yattawafu bil baitil atiq. Allah Taala sebut dan bertawaflah mengelilingi rumah suci yang telah tua itu. Maksudnya Kaabah itu juga disebut sebagai Baitul Atiq kerana ia menyimpan sejarah yang panjang dari zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman Nabi Ibrahim dan sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitulah lebih-lebih kurang maksud ayat yang ke-27 sehinggalah ayat yang ke-29 surah Al-Hajj ini yang mengingatkan kepada kita semua mengenai ibadah haji itu sendiri. Baik, kita masuk kepada slide yang berikutnya. Slide kursus haji inilah untuk minggu yang ketiga. Okey. Ini ialah minggu yang ketiga. Pada minggu ini kita akan lihat beberapa tajuk yang berkaitan dengan rukun haji, iaitulah yang pertama niat ihram, seterusnya wukuf, seterusnya wakaf lah. Seterusnya tawaf. Wakaf pula. Wakaf datang daripada mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak ada ni. Baik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu. Jadi pada minggu ini kita akan lihat beberapa tajuk ini. Yang pertama ialah niat ihram, yang kedua ialah wukuf, yang ketiga ialah tawaf. Jadi pada minggu ini diharapkan kita dapat membezakan yang mana satu rukun haji, yang mana satu wajib haji lah. Dan pada minggu ini kita akan tengok niat ihram
masuk miqat, cara pemakaian ihram secara ringkas. Masuk wukuf di Arafah, syarat sah wukuf. Tawaf, syarat sah tawaf dan cara melaksanakan tawaf itu. Secara umum lah, secara umum. Maksudnya, secara detailnya pada minggu yang ke-13 nantilah. Bila mana kita, maksudnya tuan-tuan perempuan semua akan menjalani praktikal pada minggu yang ke-13 nanti. Secara realnya masa pergi Mekah nantilah, kan? Kalau yang belum pergi. Kalau yang telah pergi, maksudnya mungkin sudah biasa dengan situasi itu, kan? Jadi anda pergi itu dia ada pengalaman dia lah, jadi lebih mudah lah, insyaAllah. Cumanya yang telah pergi umrah ini, dia belum buat haji lah, kan. Jadi kita tengoklah sepintas lalu apakah maksud rukun haji dan apakah maksud wajib haji. Kemudian kita tengok niat ihram haji yang mengandungi niat zamani dan juga niat makani. Seterusnya kita akan tengok wukuf di Arafah, maksud dia, syarat sah dia, amalan sunat dia, seterusnya tawaf, jenis tawaf, syarat sah dan juga amalan sunat ketika tawaf itu sendiri. Baik, yang pertamanya kita tengok apa maksud rukun haji. Dia kata rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan rukun haji ini, haji seseorang itu tidak sah dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Rukun haji dia ada 6, dia ada 6 rukun haji. Yang pertama ialah niat ihram haji. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wukuf di Arafah. Yang ketiga ialah tawaf di Kaabah. Yang keempat ialah sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima ialah bercukur, bergunting ataupun bercukur. Bergunting untuk perempuan lah, bercukur untuk lelaki. Kalau lelaki tidak mahu bercukur, bergunting sudah memadai. Dan yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun ini maksudnya ialah kita tidak, maksudnya ada masa yang tertentu, maksudnya ada masa yang tertentu kita dibolehkan untuk mendahulukan salah satu daripada rukun tersebut, tidak seperti mana yang kita lihat ikut susunan ni. Kalau ikut susunan ni, yang pertama ialah niat ihram, yang kedua ialah wukuf di Arafah, yang ketiga ialah tawaf, yang keempat ialah sa'i, yang kelima ialah bercukur, yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun. Tetapi kebanyakan daripada kita ini, kebanyakan daripada kita akan mendahulukan bercukur itu untuk haji, untuk haji. Kita bukan umrah ni, kita haji. Dia kata kat sini, rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji. Jika tidak dilakukan salah satu daripada 6 rukun ini, haji itu tidak sah. Jadi maksudnya, ke-6 perkara ini kita mesti buat. Pertama ialah niat ihram. Yang kedua ialah wukuf di Arafah. Yang ketiga ialah tawaf. Yang keempat ialah sa'i. Yang kelima ialah bercukur. Yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun.
Baik. Nanti pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan lihat ada beberapa cara untuk kita menunaikan ibadah haji, kan? Saya masuk sikit beberapa cara untuk kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama ialah menunaikan haji secara ifrad. Yang kedua ialah menunaikan haji secara tamattu'. Yang ketiga ialah menunaikan haji secara qiran. Kebanyakan kita dari Malaysia ni, kita akan buat haji secara tamattu'. Kita akan buat haji secara tamattu'. Kebanyakan kita dari Malaysia lah. Kita bukan orang Thailand, kita orang Malaysia. Orang Thailand, dia kursus haji dia ajar haji secara tamattu'. Kita belajar tiga cara. Jadi kebanyakan daripada kita akan buat haji secara tamattu'. Adalah sebahagian kecil daripada kita melakukan haji secara ifrad. Okey. Saya nak sebut haji tamattu' sahaja pada hari ini secara ringkas. Supaya kita faham apa yang dimaksudkan sebagai tertib pada kebanyakan rukun tersebut. Tertib pada kebanyakan rukun. Jadi bila kita buat haji secara tamattu', kita akan tunaikan umrah dahulu. Kita buat umrah dulu. Kita sampai di Mekah, kita akan selesaikan umrah. Cukup takat tu, umrah. Kita sampai di Mekah, kita akan selesaikan umrah dahulu. Kemudian bila dah selesai umrah, kita pun pakailah pakaian biasa. Kita tidak lagi berada dalam ihram, kan? Kita dari Madinah contohnya, kita pun berniat ihram umrah di Bir Ali. Sampai di Mekah, kita pun selesaikan tawaf, kita selesaikan sa'i, kita pun bercukur, maka selesailah umrah. Jadi bila kita buat haji tamattu' ni, kita selesaikan umrah dahulu. Lepas selesai umrah, kita pun lepas bercukur, selesailah umrah, kita pun keluarlah dari ihram. Keluar dari ihram, kita pun bolehlah pakai pakaian biasa macam ni. Tak payahlah pakai ihram tu lah. Kan? Maksudnya ihram tu lebih kurang sehari macam tu lah. Daripada Madinah sampai ke Mekah. Selesai umrah, kita pun buka ihram, kita pun pakai pakaian biasa macam ni. Itu yang panggil tamattu'. Tamattu' ni maksudnya antara lainnya lah seronok. Seronok-seronok. Kan? Pasal apa sebut seronok? Dah boleh keluar dari ihram, seronok lah. Kan? Asalnya kita tidak boleh melakukan 13 perkara larangan. Keluar dari ihram umrah, kita pun seronok lah. Kita boleh buat apa sahaja 13 perkara yang dilarang tersebut. Okey. Faham tak tu lah? Tak faham pun buat-buat faham je lah. Lepas ni secara perlahan insya-Allah tuan-tuan dan puan akan faham. Tuan-tuan dan puan akan faham sepenuhnya bila mana pergi buat haji itu sendiri, masa itulah baru faham sepenuhnya. Kan? Sekarang ni blur-blur lagi. Blur pada masa ini tu biasa. Sampai kat sana baru hilang blur tu. Biasalah. Saya dulu pun macam tu juga. Kan? Jadi 8 Zulhijjah 8 Zulhijjah. Saya ringkaskan setelah kita selesai umrah tu, umrah wajib yang pertama tu, kita pun buatlah macam-macam perkara lepas tu, umrah sunat lah apalah sebagainya. Kemudian pada 8 Zulhijjah. Ini yang saya sebut ni 8 Zulhijjah ini ialah apa yang diatur oleh tabung haji, dan inilah yang tuan-tuan dan puan akan lalui lah. 8 Zulhijjah kita pun akan kita akan berniat ihram haji. Kita pakai ihram, kemudian kita niat ihram haji. Kemudian 8 Zulhijjah itu juga kita akan sampai di Arafah. 8 Zulhijjah. Wukuf pada 9 Zulhijjah. Kita telah sampai di Arafah pada 8 Zulhijjah. Sebab apa? Sebab apa tabung haji susun begitu? Untuk memastikan kita semua sampai di Arafah. Itu tujuan utama dia.
Maksudnya untuk mengelakkan ada jemaah haji yang tidak sampai ke Arafah. Jadi 8 Zulhijjah bas telah bergerak ke Arafah. Mungkin pada waktu petang 8 Zulhijjah, mungkin pada waktu malam. Tentatif adalah tentatif lah. Kan? Kalau ikut tentatif flight pukul 7 pagi dari sini, dia boleh jadi pukul 9. Yang tu tentatif. Jadi tentatifnya mungkin kita naik bas ke Arafah pukul 3. Kan? Tapi dia boleh jadi naik bas tu pada pukul 9 malam. Jadual adalah jadual lah. Secara realnya itu ialah bila mana kita melalui perkara tersebut, barulah yang realnya pada masa itu. Jadi 8 Zulhijjah, tuan-tuan dan puan akan bergerak ke Arafah. InsyaAllah 8 Zulhijjah juga akan sampai ke Arafah. 9 hari bulan kita wukuf. Wukuf bermula setelah masuk waktu zuhur. Kita pun wukuf di Arafah. Kita pun selesai melaksanakan rukun haji yang kedua. Tadi niat, niat berapa bulan? Niat haji berapa bulan? 8 Zulhijjah, kita berniat ihram haji. Ini yang akan dilalui oleh jemaah haji. 8 Zulhijjah juga kita akan sampai ke Arafah. 9 Zulhijjah selepas zuhur kita berwukuf. Maka kita pun melaksanakan rukun haji yang kedua. Secara ringkas saya sebut rukun haji satu persatu. Kemudian pada minggu lepas tuan-tuan dan puan semua belajar secara ringkas wajib haji kan? Wajib haji. Wajib haji juga ada 6. Jadi sambil-sambil kita melakukan rukun haji itu, di antara rukun haji itu kita melaksanakan wajib haji. Kan? 9 Zulhijjah kita wukuf. Kemudian di Arafah juga kita akan sembahyang maghrib isyak secara berjemaah, jamak. 9 Zulhijjah selepas isyak, insya-Allah jemaah haji akan bergerak ke Muzdalifah untuk melaksanakan wajib haji yang seterusnya. Wajib haji yang ketiga. Wajib haji yang pertama apa? Niat ihram di miqat kan? Niat ihram di miqat. Wajib haji yang kedua, meninggalkan 13 larangan. 13 larangan ihram. Wajib haji yang ketiga ialah bermalam di Muzdalifah. Jadi selepas kita wukuf di Arafah, lepas isyak macam tu, tuan-tuan dan puan semua akan bergerak ke Muzdalifah. Jadi pada malam itu juga tuan-tuan dan puan akan sampai ke Muzdalifah untuk selesaikan wajib haji yang seterusnya, iaitulah bermalam di Muzdalifah. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, macam tu. Ataupun selepas subuh, 10 Zulhijjah, tuan-tuan dan puan akan bergerak ke Mina untuk melakukan wajib haji yang seterusnya. Jadi 10 Zulhijjah akan sampai ke Mina. Pagi pagi 10 Zulhijjah, insya-Allah semua tuan-tuan dan puan akan berada di Mina. Ada yang akan sampai pada pukul 2-3 pagi, ada yang akan sampai awal. Ada juga yang akan sampai lepas subuh pagi esok. Rezeki masing-masing lah, mana yang sampai awal, mana yang sampai lambat, itu rezeki masing-masing. Dalam bahasa kasarnya orang sebut nasib lah. Sampai pukul berapa? Kan? Dalam bahasa yang sopan kita sebut itu rezeki masing-masing lah. Rezeki lah, sopan sikit. Jadi sama ada kita sampai awal
ataupun kita sampai lambat, itu rezeki. Serupalah kita dari Mekah bergerak ke Arafah. Jarak dia 22 km je Mekah ke Arafah ni. Minggu lepas Ustaz Karim kan, Saya dulu belajar haji dengan Ustaz Karim lah. Tahun 2008. 2009 belajar dengan Ustaz Aisyah. 2009 pergi buat haji. Tu rezeki masing-masing kan. Rezeki tuan-tuan perempuan, saya tak tahulah, mungkin tahun ni kan. Tapi kalau belum daftar, baru nak daftar lepas ni, tuan-tuan perempuan akan dapat giliran lagi 150 tahun. Siapa suruh daftar lambat? Okey. On paper 150 tahun. On paper. Takdir Allah kita tak tahu kan. Saya sempat daftar haji kali kedua. On paper 2069. On paper. Lagi berapa tahun? Lagi 23 tahun. On paper. Takdir Allah mungkin tahun ni. Kan? Mungkin tahun 1446. Rezeki Allah yang tahu. Kan? Baik. Jadi dari Mekah ke Arafah 22 km. Ustaz-ustaz dulu penceramah haji selalu sebut, dia kata average Mekah ke Arafah 4 jam. 4 jam standard. Ada rezeki dapat 2 jam. Kan? Ada rezeki lebih sikit dapat 8 jam. Ada. Jadi apa yang saya sebut ni, benda tu boleh berlaku. Ustaz-ustaz lu pesan, dia kata 4 jam lah standard. Saya pun naik bas pukul 9 malam. Jadual 3 petang pergi ke Arafah 8 Zulhijjah. Tapi delay sebab Arafah banjir. Banjir sekejap. Hujan lebat, banjir, akhirnya bergerak dari Mekah ke Arafah 9 malam. Oh, saya tengok jam 9 malam. Saya kata 4 jam lah kot ni ustaz-ustaz duk pesan 4 jam. 4 jam tu standard. Takdir Allah 2 jam dah sampai Arafah. Pukul 11 dah sampai. Gelap gelita. Ustaz kata turun sampai dah Arafah. Oh, sampai dah. Okey. Turun. Tengok kemah basah. Gelap, tak ada api. Saya membayangkan memang satu Arafah tak ada api. Balik Malaysia baru tahu, rupanya kemah kami je gelap. Dia kata rezeki. Rupanya kemah lain elok je ada api, kawasan kami blackout, rupanya hujan. Okey. Jadi 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah itu juga tuan-tuan perempuan akan bergerak ke Muzdalifah. 10 hari bulan tuan-tuan perempuan akan berada di Mina untuk melaksanakan wajib haji yang seterusnya, iaitulah yang pertama ialah melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Jadi saya ulang saya sebut tadi, kita telah melaksanakan rukun haji yang pertama. Apa dia? Niat. Kita telah berniat ihram haji. Kita juga telah melaksanakan rukun haji yang kedua. Apa dia? Wukuf di Arafah. Kita dah buat tawaf belum? Belum. Kita dah buat sa'i belum? Belum. Okey, 10 Zulhijjah kita nak melaksanakan wajib haji yang seterusnya, iaitulah melontar di Jamrah Kubra sahaja. 10 Zulhijjah ni. Melontar di Jamrah Kubra, 7 biji anak batu, 7 kali lontaran. 7 kali baling lah. Selepas kita melontar di Jamrah Kubra, pada 10 Zulhijjah, kita boleh bercukur pada masa itu. Kita boleh bercukur. Kalau kita tengok kat sini, bercukur ialah rukun haji yang kelima. Tapi kita dah boleh bercukur pada masa itu, mendahului tawaf dan juga sa'i. Kita belum tawaf.
kita belum sa'i, tapi kita boleh bercukur pada masa itu. Inilah yang dimaksudkan sebagai tertib pada kebanyakan rukun. Maksudnya kita mendahului bercukur. Bercukur mendahului tawaf dan sa'i. Maksudnya dia tak perlu ikut susunan ni. Lepas wukuf tawaf, lepas tawaf sa'i, lepas sa'i baru bercukur. Boleh nak buat macam tu. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kita boleh mendahulukan bercukur itu. Selepas kita melaksanakan melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Lepas melontar jamrah kubra, kita boleh bercukur. Supaya apa? Supaya kita boleh keluar dari ihram, sebahagian ihram pada masa itu. Maksudnya bila mana kita bercukur, kita boleh buka pakaian ihram, kita boleh pakai pakaian biasa macam ni. Bila kita bercukur, selepas melontar jamrah kubra itu pada 10 Zulhijjah, kita boleh melaksanakan 10 perkara larangan. Faham? Itu tujuan dia. Bercukur awal ni. Untuk melepaskan diri kita, untuk menghalalkan diri kita, melakukan 10 perkara larangan. Kita berniat haji berapa bulan ni? 8 Zulhijjah. Bila mana kita berniat haji, maka kita berada dalam ihram. Kita tak boleh buat 13 perkara. Kan? 13 perkara, potong kuku, potong rambut, tak boleh lah. Rambut lah biasanya yang masalah ni. Kan? Saat kita salah lah apalah sebagainya, kena bayar dam. Kan? Jadi nak pakai, nak berwangi-wangi, tak boleh lah lepas berniat ihram tu. Kalau busuk-busuk situlah. Bermula dari 8 Zulhijjah tu. Okey, kita berniat ihram pada 8 Zulhijjah. Kita berada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Saya ambil pukul 3 petang lah kita berniat ihram. 3 petang 8 Zulhijjah. 3 petang 9 Zulhijjah 24 jam. Katalah 3 petang 10 Zulhijjah, pada waktu itu kita telah selesai melontar jamrah kubra. Contoh, ini contoh sahaja. Ataupun kita ambil malam lah. Katalah 10 Zulhijjah malam, jadualnya kita pergi melontar jamrah kubra, dan selepas itu kita pun bercukur. 3 petang 8 Zulhijjah bawa ke 3 petang 9 Zulhijjah 24 jam. 3 petang 9 Zulhijjah bawa kepada 3 petang 10 Zulhijjah lagi 24 jam. 48 jam. 3 petang sampai 9 malam. 30 jam. Katalah 9 malam tu kita pun selesai melontar jamrah kubra, kita pun bercukur. Kan? Bila mana kita bercukur pada pukul 9 malam itu, maksudnya kita telah bertahalul awal, kita boleh buka pakaian ihram, kita boleh melakukan 10 daripada 13 perkara. Bolehlah nak berwangi-wangian selepas itu. Maksudnya tak boleh nak berwangi-wangi ini dalam tempoh lebih kurang 30 jam macam itulah. Terikat dengan perkara larangan itu tadi. 10 perkara larangan boleh buat. Lagi 3 perkara tak boleh buat. Belum boleh buat lagi. Lepas tawaf, lepas sa'i barulah boleh buat kesemua sekali 13 perkara tersebut. Okey Jadi kita telah mendahulukan bercukur sebelum tawaf dan sa'i. Itulah yang dimaksudkan sebagai tertib pada kebanyakan rukun. Kalau kita nak tunggu tawaf sa'i baru nak bercukur, boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita ikut jadualnya, 10 Zulhijjah kita melontar jamrah kubra, 11, 12, 13 kita akan berada di Mina,
13 hari bulan Zulhijjah kita akan balik ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Saya nak sebut 13 hari bulan tu confirm tuan-tuan dan puan tak buat tawaf sa'i. Hampir pasti tuan-tuan dan puan tak buat tawaf sa'i pada 13 hari bulan tu. Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang buat tawaf sa'i pada masa itu. Mungkin tuan-tuan dan puan akan buat tawaf dan sa'i pada 14 ataupun 15 Zulhijjah. Lepas tu baru nak bercukur. Baru nak keluar dari ihram. Oh, berapa lama? 8 sampai 15 seminggu. Lama tu. Tak boleh pakai minyak wangi seminggu. Boleh je? Boleh. Boleh tahan seminggu. Jadi sebab itu kita boleh bercukur pada 10 Zulhijjah selepas melontar jamrah kubra. Jadi ambillah peluang itu supaya pekerjaan haji itu menjadi lebih mudah. Gitu. Faham tak? Itu yang dimaksudkan sebagai tertib pada kebanyakan rukun. Boleh? Faham tak? Faham lah, mari kursus haji dah 2-3 kali, faham lah. Kan? Ni kali berapa ni kursus ni? Kali kedua. Ni? Kali pertama. Yang ni? Kan? Maksudnya 2 kali mari, faham lah, insyaAllah. Semakin faham. Walaupun masih blur lah sebenarnya, saya tahu masih blur. Tuan-tuan perempuan akan mendapat maksudnya blur tu akan hilang di sana. Masa buat haji itu blur tu akan hilang. Pada masa itu tuan-tuan perempuan akan sebut okey, baru faham. Yang ni ustaz duk sebut dulu ni baru faham. Okey tu. Masa buat haji itu baru faham sepenuhnya. Walaupun mungkin ada yang tak faham lagi pada masa itu biasalah. Okey. Tapi jangan bimbang, insya-Allah di sana ada pembimbing dia lah, kan? Okey. Yang kedua, wajib haji. Tadi kita tengok rukun haji. Rukun haji maksudnya ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji. Jika tertinggal salah satu, jika tidak ditunaikan salah satu daripada 6 rukun haji ini, haji tidak sah. Tidak sah. Mesti buat semua ke-6 perkara ini. Seterusnya, wajib haji. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Tadi mesti dilakukan. Rukun haji mesti dilakukan. Wajib lah. Serupa je. Cuma dia nak bezakan. Rukun dia tulis mesti. Wajib dia tulis wajib dilakukan. Rukun haji tak boleh tinggal salah satu daripada 6 perkara ini. Kalau tinggal, haji tidak sah. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak melakukan salah satu daripada perkara wajib haji ini, haji masih sah. Tetapi dikenakan dam. Kena denda lah. Sebab tinggal salah satu daripada wajib haji ini. Maksudnya dia nak bagi tahu kepada kita semua supaya jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Kalau tidak ada apa-apa masalah, kita buatlah kesemua wajib haji ini. Jika tidak mengerjakan salah satu daripada wajib haji ini, haji tersebut tetap sah. Tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan berdosa jika meninggalkan salah satu daripada wajib haji ini secara sengaja. Okey. Minggu lepas tengok dah wajib haji ini, kan? Okey, wajib haji ada 6. Yang pertama ialah berniat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat. Kalau kita dari Madinah,
Kita akan memakai ihram di hotel di Madinah. Kemudian kita akan bergerak ke Bir Ali yang jaraknya lebih kurang 12 km dari bandar Madinah. Maka di Bir Ali itulah Bir Ali itulah yang kita sebut sebagai miqat. Miqat ni maksudnya ialah tempat kita berniat. Maka kita akan berniat di Bir Ali jika kita datang dari Madinah. Jika flight kita terus ke Jeddah, selepas itu terus ke Mekah, kita akan berniat di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni kita tak akan berhenti, flight tak akan landing di Qarnul Manazil. Kapten kapal akan bagi tahu, sebentar lagi kita akan melintasi Qarnul Manazil. Kemudian dia kata jemaah haji boleh berniat sekarang. Jangan tunggu dia bagi tahu kita telah berada di atas Qarnul Manazil. Jangan tunggu dia bagi tahu yang tu. Dia bagi tahu sebentar lagi kita akan melalui Qarnul Manazil. Niatlah pada masa itu. Sebab kalau terbang ni laju, dia tak akan berhenti sekejap untuk kita berniat. Tak. Dia juga tak akan turun ke Qarnul Manazil untuk kita berniat. Kita akan berniat sebelum itu. Sebelum melintasi Qarnul Manazil. Kalau nasib baik, kalau ada rezeki, kita sempatlah dengar pengumuman tersebut. Kalau kita tertidur, kita tak dengarlah pengumuman tu. Okey, jadi kita boleh berniat sebelum itu. Maksudnya kita boleh berniat sebelum kapten kapal buat pengumuman tersebut. Itu sudah dikira bahawa kita berniat ihram haji ataupun umrah di miqat. Itu telah dikira sebagai kita berniat ihram di miqat. Gitu. Macam mana? Kalau flight kita ke Jeddah, kemudian terus ke Mekah, kita akan berniat ihram di atas flight. Gitu. Kalau kita ke Madinah, dahulu, dari Madinah bas akan berhenti di Bir Ali. Yang ni confirm berhenti. Maka kita akan berniat ihram di Bir Ali. Bir Ali itulah tempat kita berniat ihram. Itulah miqatnya. Gitu. Faham lah? Kalau kita naik flight, kita akan berniat di atas flight. Flight tak akan landing pergi ke miqat. Confirm tak akan pergi. Kita akan berniat ketika di atas flight. Sebelum flight melintasi Qarnul Manazil. Kalau kita tak tertidur, kita akan dengar pengumuman kapten kapal bagi tahu sebentar lagi kita akan melintasi Qarnul Manazil. Jemaah haji boleh berniat sekarang. Niatlah. Ataupun kita berniat lebih awal daripada itu. Boleh, tak ada masalah. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai berniat ihram di miqat, di tempat yang telah ditetapkan. Wajib haji yang kedua ialah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu berlaku pada malam 10 Zulhijjah. 9 hari bulan kita wukuf di Arafah. Lepas isyak macam tu, kita akan bergerak ke Muzdalifah. Kita akan duduk di situ melepasi separuh malam. Bas akan mula bergerak ke Mina. Dari Muzdalifah ke Mina lebih kurang pukul 1, pukul 2 pagi macam itulah. Pukul 2 pagi lah bas yang pertama. Dia ikut susunan lah. Jadi kita ikut sahaja arahan tersebut. Orang suruh kita naik bas, kita naik. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia suruh kita naik lah. Maksudnya, bila mana kita mula naik bas untuk bergerak ke Mina, maksudnya kita telah selesaikan bermalam di Muzdalifah tersebut. Maka kita telah melaksanakan wajib haji yang ketiga. Sebelum itu, bila mana kita berniat ihram,
kita kena tinggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Itu wajib haji yang kedua. Kemudian wajib haji yang ketiga bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Pada siang 10 Zulhijjah kita akan sampai ke Mina. Dan pada 10 Zulhijjah itulah kita akan melontar jamrah kubra. Jangkaannya. Saya tak tahulah jadual dia yang disusun oleh tabung haji. Tabung haji juga bergantung jadualnya untuk pergi melontar ni bergantung kepada apa yang telah disusun oleh muassasah haji di sana, Kementerian Haji di sana. Jadi tabung haji pun ikut susunan itu. Jadi Kementerian Haji di sana susun jadual tu, muassasah di sana susun jadual, maklumkan kepada tabung haji maklumkan kepada kita, kita ikutlah jadual tu. Kalau tabung haji bagi tahu kita akan pergi melontar jamrah kubra selepas Isyak. 10 Zulhijjah tu dia bagi tahu selepas Isyak. Selepas Isyak lah. Sebab apa kita kena ikut jadual tersebut? Untuk mengelakkan bertembung dengan jemaah-jemaah lain ataupun jadual-jadual jemaah dari negara lain yang telah disusun oleh muassasah. Jadi kita ikutlah jadual tu. Maksudnya pada waktu kita pergi itu biasanya katalah pukul 9 malam contohnya, yang pergi melontar jamrah kubra pada masa itu grup kita lah, grup Malaysia dan jemaah-jemaah haji yang sama saiz dengan kita lah. Sama saiz dengan kita. Maksudnya yang Afrika kita tak bertembung lah. Mereka tu besar. Kan? Macam itulah lebih kurang. Secara umumnya begitulah. Dia susun itu ikut kesesuaian. Dia tahu dah orang Malaysia ni badan tak besar mana. Lemah lembut. Apa sebagainya. Kan? Bertembung dengan Afrika lagi. Kena langgar kita. Kan? Sebenarnya dia tak langgar pun. Dia tersentuh je. Kita je rasa macam kena langgar. Pada dia biasa je. Kan? Tapi pada kita tak biasa kan. Bergegar kita. Dia besar. Nak buat macam mana? Wajib haji yang kelima ialah bermalam di Mina. Pada malam 11, malam 12 dan malam 13. Malam 11 maksudnya hari ni 10, malam sekarang 11. Gitu. Malam 12 dan malam 13. Bermalam di Mina ni maksudnya kita berada di Mina lah. Dalam kemah tu lah. Dan wajib haji yang keenam dan juga yang terakhir ialah melontar di ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu. Malamnya kita bermalam di Mina, kita berada di kemah masing-masing. Kita buat je kerja biasa kita, semayang lah, apalah sebagainya. Kita nak berzikir, kita boleh berzikir. Kita nak baca Quran, kita boleh baca Quran. Kalau pada masa itu ada tazkirah, kita boleh dengar tazkirah. Sebagainya lah. Kalau kita tak buat apa-apa pun di Mina pada malam berkenaan, itu sudah dikira sebagai bermalam di Mina. Okey. Secara mudahnya. Pada siangnya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kita akan melontar di ketiga-tiga jamrah. Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, dan Jamratul Kubra. Ketiga-tiga jamrah. Setiap jamrah kita melontar 7 biji anak batu. 7 kali baling. Jamrah yang pertama 7 biji anak batu. Jamrah yang kedua 7 biji anak batu, 7 kali baling. Jamrah yang ketiga, jamrah kubra, 7 biji anak batu, 7 kali baling. Jadi 11 hari bulan, 21 biji anak batu, 21 kali baling. Begitulah juga pada 12 hari bulan. Melontar di Jamratul Sughra, 7 biji anak batu. Jamratul Wusta, 7 biji anak batu. Dan Jamratul Kubra, 7 biji anak batu.
Jumlah 21 biji anak batu, 21 kali balingan pada 12 Zulhijjah, dan begitulah juga pada 13 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah melontar di Jamrah Kubra sahaja. 7 biji anak batu sahaja, 7 kali balingan sahaja. Jadi jumlah pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu 70 biji anak batu, 70 kali balingan. Batu nak ambil di mana? Batu akan dibekalkan. Tak ada kutip anak batu macam dulu dah. Dulu ya kutip sendiri. Sekarang dia dah sediakan dalam uncang. Dulu kutip sendiri. Silap-silap kutip dapat tahi. Sungguh. Sebab apa? Sebab bermalam di Muzdalifah, masa itu waktu malam, kan? Pada 8 Zulhijjah dah sampai ke Arafah. Tidur dah di Arafah pada malam tu. Tak boleh tidur. Nyamuk penuh. Sungguh. Jadi buatlah apa yang boleh buat pada malam 9 Zulhijjah di Arafah tu. Baca Quran lah, apalah sebagainya. Tak boleh tidur, kan? 9 Zulhijjah wukuf. Dengan ibadah-ibadah yang lain apa sebagainya. Nak tidur pun tak boleh, kan? 9 Zulhijjah lepas Isyak, ini pengalaman saya lah. Sampai ke Muzdalifah, tanya ustaz tu, kita nak tidur di mana ni di Muzdalifah? Ustaz tu kata, mana tempat yang boleh tidur, tidur. Ambil lah tempat masing-masing. Muzdalifah dia tak ada kemah sebab jemaah haji hanya berada di situ sekejap sahaja. Kita pun duduklah mana kita boleh duduk. Masa tu baru faham. Oh, patutlah mereka ada bagi hadiah tikar masa nak pergi ke sana. Baru faham kegunaan tikar tu. Ingatkan buat apa? Ustaz tu pesan nanti pergi ke Mina, bawa ni tikar-tikar ni bawa. Rupanya sampai kat Muzdalifah, kita pun buka tikar yang company mana bagi hadiah. Rupanya itu kegunaan dia. Buka tu, letak beg, letak kepala, lebuh. Bangun pukul 4 pagi lebih kurang, 3 pagi lebih kurang. Masa itu 2009. Masa itulah kutip anak batu. Dalam cahaya yang sama-sama tu. Ni batu ke apa ni? Kan kita pun tak tahu batu ke apa. Tengok macam bukan batu, buang. Itu dululah. Sekarang telah dibekalkan anak batu masing-masing. Tak payah tanyalah batu ni dia ambil kat mana. Tak payah tanya soalan tu. Dia dah bagi tu ambil je. Siap dengan uncang untuk kegunaan kita melontar pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Ada pula orang tanya, batu tu nanti kita baling dalam jamrah tu, dia pergi mana? Tak payah tanya soalan tu. Tak usah tanya soalan tu. Ustaz, boleh tak saya nak tengok batu tu sampai ke mana? Tak payah. Kita dah buat tu, dah tu selesai tu. Kan? Jamrah hari ni dia sangat besar. Dia besar sungguh. Jamrah bukan macam dulu. Dulu-dulu mungkin ada antara tuan-tuan perempuan ada pengalaman tersebut pada tahun 80-an, 90-an, betul jamrah tu kecil. Kat situlah kok orang nak mati pun kat situlah. Berlanggar lah, apalah kena pijak orang. Biasalah pada masa itu. Sekarang insya-Allah keadaan menjadi lebih mudah lagi insya-Allah. Okey. Rukun haji yang pertama iaitulah niat ihram haji. Niat ihram di mana? Niat ihram di miqat. Miqat itu apa? Miqat itu ialah tempat kita berniat. Miqat ada dua. Miqat zamani. Miqat zamani ni maksudnya masa lah, dia sempadan masa. Bila boleh mula kita berniat. Dia bagi masa. Okey. Jadi miqat zamani bagi haji maksudnya sempadan masa ataupun masa untuk kita menunaikan haji itu, haji dan umrah tu.
Kita pergi haji ni, kita buat haji dan kita buat umrah. Sebab tu haji ada 3 cara untuk kita buat. Sama ada secara ifrad, atau secara tamattu' ataupun secara qiran. Kalau kita buat haji secara tamattu', kita selesaikan umrah dulu. Kemudian kita selesaikan haji. Kan? Jadi masa dia untuk menunaikan haji ialah bermula 1 Syawal. Okey. Masa dia lah. Tapi tabung haji susun jadual kita semua. Flight yang pertama akan pergi haji ialah pada 1 Zulkaedah. 1 Zulkaedah sudah pergi. Wukuf berapa bulan wukuf? 9 Zulhijjah. Jadi ada masa lebih kurang 40 hari lah nak sampai wukuf tu. Katalah flight kita 1 Zulkaedah kan? 1 Zulkaedah. Jadi saya sebut tadi, kita pergi buat haji ni, kita buat 2 perkara yang wajib. Yang pertama haji tu. Yang kedua umrah. Jadi oleh kerana flight kita 1 hari bulan Zulkaedah, kita buat umrah dululah. Kita buatlah haji secara tamattu'. Kita selesaikan umrah dulu. Kan? Jadi dia bagi kita tempoh 1 Syawal sehingga 10. Sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah tersebut. Itu masa untuk berniat haji. Okey, kita buat haji secara tamattu', kita selesaikan umrah dahulu. Kalau flight kita 1 Zulkaedah, kita niat umrah dahulu. Dia bagi tahu bahawa sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah ni sebab apa? Sebab masa untuk berwukuf ialah bermula Zuhur 9 Zulhijjah, bermula waktu wukuf sehingga sebelum subuh 10 Zulhijjah. Sebab tu dia kata sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah tu, itu sempadan masa dia. Nak bagi faham. Jadi tidak sah kalau kita niat ihram haji di luar masa ini. Kan? Kita sampai ke Arafah 11 Zulhijjah. Buat apa wukuf? Tak boleh. Kan? Kita mesti ikut masa yang telah ditetapkan itu. Okey. Ini yang saya sebut tadi. Di mana kita berniat? Saya sebut tadi Bir Ali. Bir Ali. Saya nak sebut 2 je. Bir Ali, Qarnul Manazil. Kalau kita dari Madinah, kita akan berniat di Bir Ali. Kalau flight kita terus ke Madinah, 1 Zulkaedah tu confirm lah pergi Madinah dulu. Pergi Madinah, pergi sembahyang kat Masjid Nabawi, ziarah apalah sebagainya. Kemudian ikutlah jadual itu. Pada sekian-sekian hari bulan, kita akan bergerak ke Mekah. Jadi kita akan pakai ihram di hotel, kemudian kita akan bergerak ke Bir Ali. Di Bir Ali itulah kita akan berniat ihram umrah dulu. Kalau kita buat haji secara tamattu'. Kan? Kalau kita niat buat haji secara ifrad, kita niat hajilah. Bayangkan kalau kita pada masa itu 10 Zulkaedah, kita niat buat haji secara ifrad, kita akan berada dalam ihram lama, sebulan, baru boleh buka pakaian ihram tu. Kalau kita orang yang cukup sabar, boleh lah. Tapi kalau kita tak cukup sabar, bila nak habis kursus ni? Pukul 11.45 pun kita tak lalu. Kan? Kita niatlah ihram umrah. Kita buatlah haji secara tamattu'. Kita selesaikan umrah dahulu kan. 11.45 pun kita tak boleh tunggu. Pukul 10 rehat, kita pun keluar. Aku ada kenduri kahwin lagi. Jadi kita yang tahu kita macam mana. Saya tak tahu kan. Tuan-tuan lah. Masing-masing yang tahu tahap kesabaran itu. Kan? Kalau kita rasa kita orang yang tak cukup sabar, kita tamattu'. Kan? Saya dulu lagi 2 minggu nak wukuf, barulah pergi. Kan? Kawan saya tanya seorang, kamu buat haji apa? Tamattu'. Lagi 2 minggu nak wukuf. Sebelum pergi haji, balik kampung lu. Kan? Jumpa mak ayah lu, Terengganu.
Ayah saya tanya, kamu nak buat haji apa? Tamatuk lah, saya kata. Dia kata kat saya ingat lagi. Arwah ayah saya kata, buat haji ifrad lah, dia kata. Boleh, dia kata, boleh. InsyaAllah boleh. Tapi saya dah set 2 tahun sebelum tu, saya nak buat haji tamatuk. Maksudnya 2 tahun masa kursus haji yang pertama saya pergi tu kat sini, Ustaz Karim mengajar tu gini. Oh, haji tamatuk niat dah mati. Tamatuk kan. Kita nak sampai ke Mekah pun kita berdebah-debah tak pernah sampai kan. Jadi kita pun tamatuk lah. Gitu. Okey. Kalau kita dari Madinah, kita akan bergerak ke Bir Ali. Di Bir Ali itulah kita akan berniat ihram. Sama ada niat ihram haji ataupun umrah. Kalau kita dari Malaysia terus ke Jeddah, kemudian terus ke Mekah, kita akan berniat di atas flight sebelum kita melintasi Qarnul Manazil. Okey. Katalah kita buat haji secara tamattu'. Kita flight yang awal 1 Zulkaidah kita dah pergi ke Madinah, 7 Zulkaidah kita dah sampai di Mekah. Kita pun selesaikan umrah wajib kita. Kita niat ihram umrah, kita selesaikan tawaf, sa'i, kita pun bercukur, kita pun buka ihram, kita pun pakai pakaian biasa. Kita pun rasa sungguh seronoklah dah selesai dah umrah. Okey, kita selesai umrah, katakan pada 7 Zulkaidah. Nak tunggu wukuf tu 9 Zulhijjah, kita ada tempoh masa sebulan. Kita nak buat apa? Pada masa itu kita boleh buat umrah sunat. Okey, bila mana kita nak buat umrah sunat, pada masa itulah kita akan pergi sama ada ke Tan'im ataupun Ja'ranah ataupun Hudaibiyah untuk berniat ihram umrah sunat. Tan'im 5 km. Ja'ranah lebih kurang 22 km. Hudaibiyah lebih kurang 29 km. Jadi umrah sunat ni kita nak berniat ihram, kita keluar ke tempat-tempat berkenaan. Yang disebut sebagai, ini adalah tanah halal lah. Kita di Mekah tu kita berada dalam tanah haram. Kita nak berniat ihram, kita kena keluar ke tanah halal. Tanah halal itulah yang Tan'im. Kita boleh pilih sama ada nak berniat ihram umrah di Tan'im. Pergi Tan'im niat umrah situ. Pergi ke Ja'ranah niat di situ. Pergi ke Hudaibiyah niat di situ. Yang itu ikut masing-masing lah. Ikut masa tenaga masing-masing. Kalau kita ada tempoh lagi sebulan nak wukuf kan, kita ambillah peluang tu untuk melakukan umrah sunat. Kotlah ada apa-apa kekurangan semasa kita melaksanakan umrah yang pertama tu tadi, umrah wajib tu. Jadi kekurangan itu akan ditampung oleh umrah-umrah yang sunat ini. Macam kita sembahyang fardu lah. Ada kekurangan yang kita buat semasa sembahyang fardu, kekurangan itu akan ditampung oleh sembahyang sunat. Jadi sebab itulah sembahyang sunat kita kena buat baik-baik juga. Serupalah umrah sunat pun kita buat sungguh-sungguh. Buat baik-baik dengan sempurna. Supaya kalau ada kekurangan pada umrah wajib yang pertama itu, maka umrah yang sunat itu akan menampung kekurangan tersebut. Gitu. Jadi umrah sunat kita tak niat di hotel, kita niat ke tempat ni. Salah satulah yang mana yang kita nak pergi. Okey. Jemaah haji lelaki wajib memakai pakaian ihram sebelum berniat ihram di miqat. Pakai ihram dulu. Kemudian barulah kita berniat ihram. Mana ke niatnya? Okey.
Jadi kita pakai pakaian ihram, barulah kita berniat ihram. Katalah kita berniat ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Gitu. Ataupun kita niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Pakai ihram dulu, kemudian barulah kita berniat ihram. Rehat pukul apa? 10. Rehat ni. Okey, lepas ni kita sambung kat sini. 10 dah. Lepas ni kita sambung, insya-Allah.